Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini kita akan bincangkan pula subtopik 1.3, mengaplikasikan pengetahuan tentang mikroorganisma yang berfaedah. Okey, jadi untuk mikroorganisma yang berfaedah ini, setengah mikroorganisma membantu hidupan untuk terus hidup sihat. Itu antara yang sebab kenapa ianya berfaedah. Kemudian setengah mikroorganisma diperlukan dalam industri yang tertentu, kerana manusia juga menggunakan mikroorganisma dalam industri-industri. Kita akan tengok nantilah apakah industrinya. Jadi untuk mikroorganisma yang berfaedah, ianya berfaedah yang pertama untuk pencernaan makanan, di mana dalam usus haiwan ada banyak mikroorganisma yang membantu dalam proses pencernaan ini. Kemudian mikroorganisma juga adalah penting dalam proses penguraian dan juga kita semula bahan. Contohnya bakteria dan kulat merupakan ejen perebutan. Perebutan ni maksudnya dia akan menukarkan mana-mana hidupan yang mati kepada komponen-komponennya dan dikembalikan semula kepada tanah. Kemudian juga digunakan dalam bidang perubatan. Kemudian dalam bidang industri, kita akan tengok lebih lanjut nanti apakah kegunaannya. Kemudian juga berfaedah dalam bidang pertanian. Saya tengok pula contoh mikroorganisma yang berfaedah dalam pencernaan makanan. Okay, contoh yang pertama, bakteria dalam usus manusia menghasilkan vitamin B dan juga vitamin K. Jadi ini kebaikannya lah. Di mana bakteria ini membantu kita membekalkan badan kita dengan vitamin B dan juga vitamin K yang sangat penting untuk memastikan kesihatan kita. Okay, contoh yang kedua, bakteria dan protozoa dalam sistem pencernaan herbivore. Herbivore ni adalah haiwan-haiwan yang makan tumbuhan. Jadi tumbuhan ini terbina daripada selulosa. Jadi selulosa ini hanya boleh dicernakan oleh enzim selulis yang biasanya dihasilkan oleh bakteria dan juga protozoa. Jadi ini tugas dia mencernakan selulosa, contohnya dalam rumput, kepada unit asas dia itu glukosa. Jadi selulosa ini merupakan sejenis karbohidrat. Okey, contoh yang ketiga, kita ada protozoa dalam sistem pencernaan anak-anai. Jadi anak-anai kita tahu dia boleh makan kayu, sebab kayu merupakan selulosa. Jadi juga menghasilkan enzim selulis untuk bantu pencernaan anak-anak ini. Jadi ini antara contohlah, contoh mikroorganisma yang berfaedah dalam pencernaan makanan. So kita tengok pula contoh mikroorganisma yang berfaedah dalam penguraian dan kita semula. Okey, contoh yang pertama kita ada di mana bakteria dan kulat ini dia akan menguraikan bahan organik dalam organisma yang mati, menguraikannya menggunakan enzim yang dihasilkan oleh mereka dan mencernakan organisma mati inilah kepada komponen-komponen yang lebih ringkas, balik semula kepada alam kita, bertanah dan sebagainya. Di mana bahan yang lebih ringkas ini, bahan yang lebih ringkas terbebas dan kembali ke persekitaran seperti dalam kita karbon dan juga kita nitrogen. Okey, contoh kedua kita ada untuk bahan kumbahan yang berbahaya. Jadi ada bakteria yang menguraikannya kepada mendapan yang tidak bahaya. Jadi bakteria pengurai menukarkannya kepada karbon dioksida, hidrogen, metana, air dan juga mineral. Jadi itu antara dua contoh untuk mikroorganisma yang berfaedah dalam penguraian dan kita semula bahan.
So, kita tengok pula contoh mikroorganisma yang berfaedah dalam bidang perubatan. Jadi terdapat bakteria dan kulat yang digunakan secara meluas untuk menghasilkan ubat, enzim, vaksin dan makanan tambahan kesihatan. Jadi contoh yang pertama kita tengok di sini adalah antibiotik seperti penicillin dan juga insulin. Insulin ini adalah hormon yang dihasilkan oleh kulat untuk membunuh bakteria yang menyebabkan penyakit. Contoh yang kedua kita ada vaksin. Vaksin ini merupakan mikroorganisma, sama ada bakteria ataupun virus yang dilemahkan ataupun dimatikan. Kemudian ianya disuntik dalam sistem peredaran darah kita untuk menghalang daripada terkena penyakit seperti tetanus diberikan di sini lah. Sebenarnya banyaklah penyakit yang boleh dirawat dengan menggunakan vaksin. Jadi kita pun di Malaysia ni, kita bila dilahirkan kita akan terima suntikan-suntikan vaksin mengikut umur kita lah, sehingga mencapai umur 16 tahun. Okey, contoh yang ketiga, enzim, di mana mikroorganisma dia boleh menghasilkan enzim, contohnya bakteria dan juga kulat, di mana enzim ini digunakan untuk diagnosis penyakit dan juga rawatan penyakit. Ini contoh, tiga contoh untuk mikroorganisma yang berfaedah dalam perubatan. Okey, selanjutnya kita tengok pula contoh mikroorganisma yang berfaedah dalam pertanian. Jadi tumbuhan memerlukan nitrogen untuk membuat protein, tetapi tumbuhan tidak boleh menggunakan nitrogen secara terus di udara. Jadi bagaimanakah tumbuhan mendapatkan nitrogen ini? Jadi kita faham dalam udara gas yang paling banyak adalah nitrogen. Lebih kurang 73% adalah nitrogen. Tapi kita sebagai hidupan termasuklah tumbuhan tak boleh menggunakannya secara terus. Jadi kita bergantung kepada bakteria yang dinamakan sebagai bakteria pengikat nitrogen, di mana bakteria ini akan membantu kita mengikat gas nitrogen menjadi bahan yang boleh diserap oleh akar tumbuhan, dinamakan sebagai nitrat. Kemudian ada pula bakteria penitritan yang mengembalikan semula nitrat menjadi nitrogen dalam udara kita, sebab kandungan nitrogen dalam udara juga perlu dipulangkan pada asal lah, supaya mengekalkan keseimbangan alam kita lah. Ini menunjukkan hubungan di antara nitrat tersebut. Jadi nitrat ini diserap oleh akar tumbuhan dan akan digunakan oleh tumbuhan untuk menghasilkan protein tumbuhan. Dan bila tumbuhan ini dimakan oleh haiwan, protein tumbuhan tadi akan ditukarkan menjadi protein haiwan. Jadi itu hubungan dia lah. Dan bila tumbuhan dan haiwan ini mati, kita akan diuraikan oleh bakteria pengurai. Mana bakteria pengurai ini akan membentuk sebatian dinamakan sebagai sebatian amonium, sebagai ringkas. Kemudian sebatian amonium ini akan ditukarkan oleh bakteria penitritan menjadi nitrit. Okey, kemudian nitrit ini ditukarkan sekali lagi oleh bakteria penitritan menjadi nitrat yang boleh diserap semula di pokok lah. Jadi ini merupakan kitar semula yang berlaku untuk nitrogen. Jadi kita bergantung, kalau lihat di sini kita bergantung kepada bakteria, iaitu sejenis mikroorganisma. Sekarang kita tengok pula contoh mikroorganisma yang berfaedah dalam industri. Okey, yang pertama mikroorganisma yang digunakan untuk membuat roti, iaitu yeast. Di mana yeast tugas dia menguraikan gula dan menghasilkan karbon dioksida yang menaikkan adunan roti. Dan karbon dioksida ini akan menghasilkan ruang-ruang udara dan roti bila dibakar dan menjadikan roti ini lembutlah. Okey, kemudian mikroorganisma juga digunakan
dalam industri untuk membuat cuka, itu asid, di mana bakteria mengoksidakan etanol untuk menghasilkan asid. Contoh di sini kita ada asid etanoid, itu cuka. Jadi eta ni datang daripada perkataan etanol ini, jadi menjadikan etanoid, cuka etanoid. Okey, seterusnya juga digunakan mikroorganisma ini dalam industri membuat yogurt. Di mana bakteria Lactobacillus menghasilkan asid laktik dan menjadikan susu menjadi masam lah, jadi membentuk yogurt. Jadi ini contoh, ada banyak lagi sebenarnya fungsi-fungsi mikroorganisma dalam industri, tapi ini contoh yang untuk video ini. Jadi sekian dulu untuk satu topik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.